usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah Dewan ingin mewujudkan satu badan khas bagi nilai isu berkaitan alam atau tidak menjadi gaya dengan adalah dahakah agak ahli-ahli yang berhormat akan mengumpulkan hujah dan binasan kepada usul tersebut. Kita mulakan pembahasan pada hari ini. Dengan ini saya mempersilakan YB dan Menteri tampil untuk mengumpulkan usul tersebut. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ketua Dewan, Wakil Dewan serta pembangkang dan juga pembangkang dan kerajaan. Wakil Dewan yang mulia, bangkit selaku Perdana Menteri pertama Malaysia pada hari ini, suka untuk saya usulkan sebuah usul yang akan untuk kita lebatkan pada hari ini, iaitu Dewan ini akan mewujudkan satu badan khas bagi menilai isu berkaitan alam sekitar supaya tidak menjadi mainan kepentingan politik. Sebelum saya mulakan gerak kerja saya yang utama, iaitu yang pertama, pendefinisian usul kita pada hari ini. Yang kedua, iaitu mekanisme, iaitu hujah kami di perwakilan kerajaan pembuka pada hari ini. Sebelum itu, suka untuk saya memetik dan iaitu sambutan yang daripada kitab ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Muazzadin wa Aulia Sultan yang di-Pertua Agong sempurna Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam pada 2011, iaitu mengatakan, memetik kata-katanya, itu sudah tiba masa untuk kita menyegerakan pengembalan undang-undang dan peraturan bagi pembangunan lebih terkawal seperti badan penilaian. Oleh sebab itu, kami usulkan usul pada hari ini. Dan saya akan teruskan dengan permasalahan kita, iaitu status quo kita pada hari ini, iaitu melihat kepada isu utama kita dalam pencemaran industri pada masa kini, iaitu dalam segi pertanian, kilang getah dan kelapa sawit. Dan menurut pakar kesihatan persekitaran Teknologi UKSL dengan sebuah yang kedua, iaitu oleh Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu menyatakan bahawa sejak pada tahun 2017, 11 sungai telah tercemar di seluruh negara dan peningkatannya sangat mendadak. Setelah 10 tahun, peningkatan sebanyak 22 sungai tercemar. Dan masalahnya adalah ia telah menjadi mainan politik pada masa kini, Wakil Dewan yang mulia. Dan matlamat kita pada hari ini adalah untuk tidak menjadi mainan politik yang telah pun berlaku pada masa kini, Wakil Dewan yang mulia. Dan definisi, saya akan teruskan dengan pendefinisi kita pada hari ini, iaitu mewujudkan bermaksud mencipta sesuatu yang masih belum ada kepada ada dan tidak pernah lagi diwujudkan sebelum ini. Dan yang kedua, satu badan khas. Kami di perwakilan kerajaan pada ini akan mencadangkan badan khas, iaitu kumpulan yang berautoriti untuk hanya menilai, Wakil Dewan yang mulia, isu alam sekitar dan juga memberikan 3 solusi. Yang pertama, penyataan masalah. Yang kedua, proses penilaian. Dan yang terakhir, solusi terbaik untuk selesaikan masalah yang timbul, Wakil Dewan yang mulia. Dan agar apa? Agar ia tidak lagi menjadi mainan politik yang berlaku, Wakil Dewan yang mulia. Dan saya akan sebelum saya teruskan dengan pembicaraan, sila yang berkata. Baiklah, terima kasih yang amat menghormat dan fungsi. Sedar atau tidak yang amat menghormat, kerana kita sekarang ini sudah mempunyai satu badan, iaitu Persatuan Warisan Alam Sekitar yang melakukan kerja menilai isu-isu berkaitan alam sekitar. Wakil Dewan yang mulia, kita sudah ada, betul, kita sudah ada. Tapi dalam bentuk penilaian itu, mereka masih belum ada lagi penyertaan masalah dan juga yang akhirnya memberi solusi yang terbaik untuk kita selesaikan masalah alam sekitar. Masih belum ada, Wakil Dewan yang mulia. Dan oleh sebab itu, kami usulkan, dan menurut untuk pemahaman Wakil Dewan, misi Jabatan Alam Sekitar dalam negara kita iaitu untuk memelihara dan melindungi alam sekitar dan juga daya tahan sumber semula jadi,
ke arah mempertingkatkan kesejahteraan serta kualiti kehidupan penduduk dan pembangunan yang berterusan. Dan disebabkan itu, kami perlu untuk usulkan, kerana apa? Kita masih lagi belum ada badan-badan yang menilai masalah alam semula jadi dan seterusnya memberikan solusi yang terbaik. Kerana apa? Badan-badan yang sebelum ini yang sudah ada, contohnya seperti Arta Kualiti Alam Sekitar dan Department of Environment DOE dan izin tuan yang betul yang telah diwujudkan pada 1987 dan ini tidak masih lagi belum mencapai tahap untuk memberikan solusi yang terbaik. Dan disebabkan itu kami usulkan mekanisme ini kepada negara. Dan saya akan teruskan dengan mekanisme kami di Badan Pembang Kerajaan pada ini, iaitu wujud perdana kami, iaitu mekanisme pelaksanaan khas oleh badan khas ini bagi negara. Telah saya ceritakan bahawa badan yang khas yang ini kami usulkan pada hari ini, iaitu akan dianggotai oleh kumpulan yang berautoriti untuk hanya menilai isu alam sekitar dan seterusnya memberi solusi yang terbaik. Agar apa? Agar tidak menjadi mainan kepentingan politik yang sebenarnya menjadi masalah isu kita isu semasa pada masa ini yang menjadi sesuatu perkara yang amat membimbangkan. Kerana apa? Alam sekitar ini perlu untuk kita jaga untuk masa depan generasi yang masa depan, agar ia tidak ada dimainkan dan tidak mampu untuk kita selesaikan dua-dua yang bawah. Saya akan teruskan. Waktu di mana mula kita sudah ada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan juga Department of Environment DOE sejak 1987, iaitu untuk mengenal pasti dan meramal serta menguraikan kebaikan dan keburukan cadangan projek pembangunan. Namun, mereka masih belum lagi mencapai untuk memberikan solusi yang terbaik, iaitu melalui penilaian itu sendiri. Iaitu apabila ada masalah, apabila berlakunya masalah alam sekitar dan juga yang disebabkan oleh industri-industri dalam negara kita yang pesat membangun, kita masih perlu untuk mewujudkan badan khas ini untuk sama-sama berbincang akan masalah yang berlaku ini. Apakah solusi yang terbaik untuk kita selesaikan masalah ini, agar masalah yang ada ini tidak menjadi mainan politik. Contohnya seperti di negeri Selangor, isu Sungai Kelab yang telah wujud sejak 60-an lagi dan sehingga sekarang masih lagi tidak diselesaikan. Kerana apa? Sejak berlakunya sejak pada tahun 60-an masih lagi tidak selesai dan tidak lagi mencapai solusi yang terbaik untuk diselesaikan dan hanya menjadi mainan politik yang digumbar-gumbar sehingga sekarang warga negara mulia. Saya kira dah 60 tahun kita merdeka, warga negara mulia perlu untuk kita sama-sama menang sabar untuk generasi yang akan datang. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih pada YB dan seterusnya dipersilakan pula YB Ketua Pembangkang Selangor menyampaikan penjelasan dan membahaskan isu tadi bagi pihak pembangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Saya ucapkan kepada Yang Dipertua Speaker Dewan serta ahli sidang Dewan sekalian, selamat bersidang. Baiklah, usul yang diusulkan pada hari ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah berbunyi begini. Dewan ini akan mewujudkan satu badan khas bagi menilai isu berkaitan alam sekitar supaya tidak menjadi mainan kepentingan politik. Baiklah, persoalannya adalah akan mewujudkan, perlu atau tidak untuk kita wujudkan. Kerana pada kami di Media Pembangkang pada hari ini, kita tidak perlu untuk wujudkan satu badan khas. Kerana telah pun saya ajukan soalan tadi, sedar atau tidak, kita di negara Malaysia sekarang ini sudah ada satu badan. Jadi apa yang dipertikaikan oleh Yang Amat Berhormat tadi, apabila mewujudkan itu adalah maksudnya kita ingin mengadakan sesuatu yang belum ada. Tetapi isu pada hari ini kita sudah ada. Tetapi isu
itu masih lagi berterusan. Dan kami tidak menolak status quo yang telah disampaikan sebentar tadi berkenaan 11 sungai, di mana 11 sungai di Malaysia telah pun tercemar dan meningkat menjadi lebih kepada 20 sungai yang tercemar. Kami tidak nafikan. Tetapi kita lihat semua telah disampaikan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, kita ada Akta 127 berkaitan alam sekitar, tetapi ianya tidak begitu berjaya. Kerana apa? Kita lihat sendiri, selama hampir 40 tahun akta itu diimplementasikan, tetapi ianya tidak mengalami sebarang pindaan, tidak mengalami sebarang perubahan. Ianya kekal selama 40 tahun di tajuk yang sama, peraturan yang sama, hukuman yang sama, segala-galanya yang sama. Sekiranya katakanlah saman ataupun denda yang dikenakan pada zaman pada tahun 1974 itu untuk kesalahan membuang sisa buangan toksik ke dalam sungai sebanyak RM2,000. Apakah nilai RM2,000 itu pada hari ini kepada pengusaha kilang? Tidak ada nilainya. Kerana itu, apabila kita katakan peraturan itu sudah longgar, kita tidak perlu untuk tambah satu lagi badan khas untuk menilai isu dan tampil dengan satu solusi yang bernas. Tetapi apa yang kita perlukan hari ini adalah untuk memperketatkan lagi peraturan tersebut, undang-undang tersebut. Tetapi kerajaan telah pada tahun 2016 telah pun mencadangkan untuk memindah Akta 127 ini kepada akta yang baru, iaitu Akta Perlindungan Alam Sekeliling. Dan dalam akta ini telah pun dinyatakan mempunyai 2 kali ganda seksyen lebih daripada Akta 127. Baiklah, kami tidak mencadangkan ini, tetapi apa yang kami cadangkan adalah dengan pelaksanaan Akta Perlindungan Alam Sekeliling ini masih tidak dapat menjamin bahawa isu alam sekitar ini dapat untuk kita selesaikan. Tetapi apa yang ingin kami cadangkan, dengan pelaksanaannya akta yang baru ini, kita juga harus menambahkan kaki tangan kerajaan dalam PBT, kaki tangan PBT. Kerana apa? Kita lihat seperti yang diusulkan sebentar tadi, yang dinyatakan, dibuktikan Sungai Kelang itu bermasalah, tercemar daripada tahun 60-an. Kita lihat Sungai Kelang itu dalam daerah siapakah pentadbir tempatannya, kerajaan tempatannya. Kita lihat semula. Kami mencadangkan untuk menambah kaki tangan. Kerana apa? Peranan sebenar PBT adalah untuk mewujudkan dan menjaga persekitaran yang menggalakkan kesihatan awam yang baik. Ini ditentukan oleh faktor fizikal, kimia, psikososial dalam alam sekitar itu sendiri. Ya, silakan. Bolehkah yang menjelaskan bagaimanakah dengan menambah kaki tangan kita dapat menyelesaikan isu alam sekitar? Saya memang menantikan soalan ini yang berdua. Sangat saya seronok. Baiklah, kita lihat pada PBT pada hari ini. Kita ambil contoh DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Apakah isu yang difokuskan oleh DBKL? Kita sudah tahu isunya yang difokuskan adalah isu salah letak kenderaan. Tetapi bagaimana dengan isu alam sekitar, pembuangan sampah merata? Bagaimana pula dengan isu kekotoran yang berlaku, pencemaran yang berlaku di PPR Law U saya ambil sebagai contoh. Apa tindakan DBKL? Adakah penduduk di situ yang membuang sampah merata, yang tidak membuang sampah di tempat yang sebetulnya sepatutnya diambil tindakan? Tidak. Bagaimana pula mereka yang di jalan raya, yang di atas lebuh raya membuang sampah di atas jalan raya? Adakah CCTV ini ataupun mereka ni mengambil tindakan terhadap pemilik kenderaan tersebut? Tidak. Apa yang mereka fokuskan adalah isu salah letak kenderaan. Jadi saya katakan, walaupun kita tidak perlu untuk tambah, kita tidak langsung memerlukan badan organisasi baru untuk menilai, tetapi apa yang kita perlukan adalah, pertama, selepas dikuatkuasakan undang-undang baru yang lebih kuat, kita perlu menambahkan tangan agar PBT dapat bergerak dengan sempurna. Bukan kata fokus menumpukan seluruh kaki tangan mereka kepada satu isu, tetapi secara menyeluruh. Apabila kita katakan sebentar tadi, peranan mereka adalah untuk menyediakan kawasan yang sesuai untuk menggalakkan kesihatan awam dari segi alam sekitar. Kita sudah pasti mereka juga perlu fokus kepada isu alam sekitar seperti pembuangan sampah, asap hilang dan sebagainya. Tetapi mereka hanya fokus kepada isu salah letak kenderaan. Ya, silakan yang menghormati. Isu kereta, tempat letak kereta ni adakah satu isu yang dipolitikan ataupun masalah alam sekitar pun? Dan yang kedua, kalau betul anda ceritakan bahawa kita tidak ada keutamaan dan sebagainya, apabila kita wujudkan satu badan khas yang boleh menilai masalah alam sekitar, barulah kita tahu isu mana yang utama untuk diselesaikan, barulah tak dipolitikan. Baiklah, terima kasih yang menghormati.
ingin saya bertanya kembali, sekiranya kita menubuhkan satu organisasi baru, jadi apakah namanya? Siapakah yang akan mentadbir? Adakah orang-orang kita? Ataupun apa yang kita kata kita tidak mahu menjadi mainan kepentingan politik? Kita sudah pasti ingin menjaga imej kita sebagai kerajaan ataupun sebagai orang yang memegang pihak yang memegang tampuk pemerintahan untuk tidak dilihat sebagai mengamalkan pentadbiran yang berasaskan kronisme. Apabila kita menubuhkan satu organisasi baru, sudah semestinya kita akan memberikan kepada orang yang rapat, seperti orang yang kita percayai. Tapi apa yang kita tidak tahu, agenda yang tersembunyi tetap, dan perlu kita fikirkan tentang imej yang dilihat, persepsi yang terhasil daripada apa yang masyarakat lihat kepada kita. Tetapi pada hari ini kita tak perlu untuk memastikan, untuk mewujudkan organisasi baru. Apa yang kita perlukan adalah untuk mempertingkatkan dan perluaskan lagi kuasa PBT dengan menambahkan kaki tangan. Baiklah, dengan ini saya usulkan pada Dewan hari ini agar kita tidak perlu langsung untuk mewujudkan satu badan khas untuk menilai isu ini kerana sudah pun ada. Tetapi apa yang kita perlukan adalah menambah kaki tangan supaya PBT dapat bergerak dengan lebih proaktif. Baiklah, saya mohon agar usul ditolak. Terima kasih kepada YB. Maka atas pecahan yang disampaikan. Sidang Dewan yang dihormati, bahasan dalam sidang pada sesi kali ini diteruskan lagi. Dengan ini saya persilakan YB Timbalan Perdana Menteri untuk menentukan kedasan dan jawab-jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih yang kedua Dewan Barisan Kerajaan dan juga Barisan Pembangkang. Di sini saya akan membincang kata-kata Ketua Pembangkang kita tadi. Saya rasa beliau tidak faham akad usul ini. Usul ini menyatakan bahawa Dewan ini akan mewujudkan satu badan khas bagi menilai isu berkaitan alam sekitar, menilai di situ ya, supaya tidak menjadi mainan kepentingan politik. Apa yang saya rasakan, Ketua Pembangkang ini tidak faham bahawa status quo yang beliau telah persetujui sebentar tadi ialah agar tidak menjadi mainan kepentingan politik, bukanlah agar isu alam sekitar berjaya diselesaikan. Antara kerja beliau ialah menambahkan kaki tangan dalam badan-badan yang sedia ada. Permasalahan di sini ialah dengan menambahkan kaki tangan, kita hanya mampu memperketatkan undang-undang menyelesaikan isu kalaulah mampu. Tetapi ia tidak mampu menghindari agar isu alam sekitar menjadi mainan kepentingan politik. Seterusnya ialah beliau ada menyatakan kita sudah ada Persatuan Warisan Alam Sekitar. Persatuan Warisan Alam Sekitar adalah satu badan NGO yang tidak berautoriti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi ialah beliau mahu mewujudkan satu badan khas yang berautoriti di bawah kementerian, di bawah Jabatan Alam Sekitar. Saya meneruskan. Baiklah, bagaimana dengan menambahkan kaki tangan PBT itu tidak akan menjadikan satu permainan kepentingan politik. Dan keduanya, bagaimana tak bersilakan. Baiklah, apa yang saya nyatakan di sini ialah saya tidak menyatakan bahawa menambahkan kaki tangan akan menjadikan mainan, ia akan dijadikan sebagai mainan kepentingan politik. Apa yang saya nyatakan ialah dengan menambahkan kaki tangan, ia tidak mampu menyelesaikan isu alam sekitar menjadi mainan kepentingan politik. Seterusnya, saya akan memperjelaskan hujah Perdana Menteri yang mungkin tidak jelas di Barisan Media Pembangkang. Beliau menyatakan kita ingin mewujudkan satu badan khas yang akan menilai isu alam sekitar. Menilai yang dimaksudkan di sini menilai dari segi permasalahan yang wujud dan juga langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah. Sebelum saya memberitahukan saya ingin memberikan satu peribahasa sambil menyelam, sambil minum air. Dengan mewujudkan satu badan khas untuk menilai isu alam sekitar yang mampu memberikan statistik ataupun fakta-fakta yang bersifat neutral, tak kira di mana bahagian negeri pun, di samping mampu memberikan statistik yang neutral dan statistik yang sebenar kepada rakyat Malaysia, ia juga mampu untuk memberikan atau memberi solusi ataupun penyelesaian kepada isu-isu alam sekitar. Dengan wujud satu badan khas yang menilai dan berautoriti, mereka mampu untuk
mampu untuk mewujudkan mereka mampu untuk menyelesaikan isu-isu anak kita yang timbul. Saya tambah contoh yang diberikan oleh Perdana Menteri kita sebentar tadi. Isu Sungai Kelang yang sudah wujud sejak 1960-an tidak selesai hingga kini. Kalau ianya sering kali menjadi kepentingan politik, tak kisahlah sewaktu ianya menjadi di kawasan kerajaan atau di kawasan pembangkang, ini sentiasa dijadikan sebagai isu politik di kawasan Selangor. Di situ kita dapat lihat dengan wujudnya satu badan khas yang mampu memberikan penilaian statistik dan solusi, kita dapat mewujudkan dapat menyelesaikan isu pencemaran sungai. Di samping itu, menghindari daripada isu sungai itu menjadi kepentingan politik. Okey, silakan. Adakah kita ingin melupakan badan khas tersebut fokus kepada Selangor untuk menyelesaikan masalah sungai Kelang sahaja? Baiklah. Di sini saya ingin nyatakan isu Sungai Selangor hanyalah contoh. Wujud juga sebagai contoh di Pulau Pinang, isu pencemaran di laut pantai Batu Feringgi. Masalah isu itu sering dipolitikkan sejak wujudnya isu itu pada tahun 2014 hingga kini. Akan tetapi ianya hanya dipolitikkan, tidak diselesaikan. Dengan wujudnya badan khas seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi, ianya mampu untuk menilai dan memberi fakta kepada orang awam apakah yang berlaku sebenarnya, tak kisahlah di Batu Feringgi ini ataupun di Sungai Kelang ataupun di mana-mana negeri sahaja. Ia hanyalah sebuah contoh, bukanlah satu solusi untuk kawasan itu sahaja. Apakah bukti anda bahawa Penang dan merupakan badan khas tersebut ini akan tidak menjadi mainan untuk kepentingan politik? Baiklah, telah dinyatakan sebentar tadi dengan mewujudkan badan khas yang menilai isu alam sekitar, ianya mampu memberikan statistik yang bersifat neutral dan tidak bersebelah. Apabila orang awam mempunyai statistik atau fakta yang sebenar terhadap isu-isu alam sekitar, orang awam mampu berfikir dengan sendiri. Kita sudah berada di alam maya yang teknologi serba luas. Dengan memberikan statistik sebenar oleh badan-badan yang bertanggungjawab, mereka akan mampu, orang awam akan mampu menilai sendiri apakah yang berlaku sebenarnya. Seterusnya, parti-parti politik, mereka yang berkepentingan politik ini agar dapat akan kurang menjadikan isu alam sekitar sebagai mainan politik. Sekian saya mohon dipercayai. Terima kasih kepada YB dan Perdana Menteri. Isu bahasa yang sangat dibahas ini teruskan lagi. Dengannya saya persilakan YB dan Ketua Mahkamah Ibu mengemukakan dasar dan mudah-mudahan. Assalamualaikum dan selamat bersiap semuanya. Hari ini saya ingin membahas apa yang berlaku di meja perwakilan kerajaan pembuka. Di mana yang pertama, kerajaan pembuka tidak menyatakan alam sekitar yang bagaimana. Yang mana yang kerajaan pembuka ingin fokuskan di daratan ke, di air ke, di hutan ke, atau semula sekali. Sepatutnya kerajaan pembuka perlu lebih spesifik tentang hal ini. Itu yang agak dilakukan oleh kerajaan pembuka. Yang kedua, tentang permainan politik dari tadi disebutkan mainan politik rakyat. Bagi yang pertama dan juga bagi yang kedua terus-menerus menyatakan bahawa sebenarnya isu berkaitan alam sekitar sering dikaitkan dengan permainan politik. Apakah bukti serta contoh isu yang telah menjadi mainan kepentingan politik? Hanya isu berkaitan Sungai Kelang sahaja ke? Dapat isu-isu lain tak ada ke? Kalau macam tu dia sering dijadikan permainan
tidak perlu kita wujudkan satu badan khas ini. Kerana ianya tidak begitu mendesak keadaan sekarang ini. Baiklah, seterusnya berkaitan dengan apa yang Ketua Mahkamah Serentak tadi telah katakan berkaitan dengan PPT telah pun dikatakan. Dan adik ketengakan lagi tentang apa yang dalam PPT, iaitu salah satunya adalah DPKR, iaitu DPKR hanya mengembangkan isu selamat mereka sahaja. Bagaimana dengan isu-isu alus kita lain seperti yang kita tengok di bawah sana. Banyak sangat alus kita yang isu-isu alus kita yang boleh kita kaitkan, tetapi kerana hukum tidak satu payung hukum yang alus kita yang bagaimana yang mereka ingin ketengahkan di udara ke, di daratan ke, di hutan ke. Okey, sebelum saya teruskan. Adakah DBKN menunjukkan kepada masalah tempat letak kereta kerana isu alat sekitar lain telah dipolitikkan? Sebenarnya DBKN bukannya tidak mengetengahkan isu yang lain, tapi kan hanya isu sama sahaja. Kenapa DBKN hanya fokus kepada isu sama mereka sahaja? Kenapa mereka tidak fokus kepada yang lain, alus sekitar yang lain? Hanya sama mereka sahaja. Sekarang ini, silakan yang mana? Adakah anda setuju bahawa badan yang sedia ada tidak mampu menyelesaikan isu sedangkan anda berada di BKS yang menyatakan satu isu sahaja? Okey, yang itu saya tidak bersetuju yang berhormat. Kerana apa? Kerana pada hari yang berhormat, satu telah memberikan hanya satu isu sahaja, jadi ini tidak relevan yang berhormat. Seharusnya di meja perwakilan kerajaan perlu beri isu alus sekitar yang telah dipolitikkan. Kalau setakat satu isu sahaja tak? Itu rasanya yang berhormat. Baiklah, seterusnya menyambung kepada
Sorry Ketua, suka saya respon terus terhadap pembawaan konsep pihak pembangkang pembuka pada hari ini. Pertama sekali, pihak pembangkang pembuka hari ini tidak ingin mewujudkan satu badan khas bagi menilai isu berkaitan alam sekitar supaya tidak menjadi permainan politik. Jadi sebenarnya saya bertanya-tanya, apakah status quo perdebatan kita pada hari ini? Adakah isu alam sekitar di negara Malaysia ini telah dipolitikkan ataupun tidak? Sekiranya ia, adakah kita bersetuju sekiranya ada satu badan khas yang tidak akan ada unsur politik di dalamnya mampu menyelesaikan isu-isu alam sekitar yang ada di dalam negara Malaysia pada hari ini? Hadirin sekalian. Jadi, biar saya cerahkan kembali sedikit sebanyak apakah perdebatan kita pada hari ini. Saya sanjung objektif yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu hari ini Perdana Menteri ingin dari satu penilaian dan mencapai satu solusi yang terbaik terhadap alam sekitar. Jadi, perdebatan hari ini ialah adakah kita perlukan satu badan khas kami inginkan untuk menyelesaikan isu alam sekitar, ataupun pembangkang perlu cakap hari ini tidak perlu badan khas, hari ini boleh pun diselesaikan isu-isu alam sekitar hari ini walaupun terpalit dengan konflik dan kontroversi terhadap permainan-permainan politik baik oleh pihak kerajaan persekutuan ataupun pihak kerajaan negeri. Hadirin sekalian, jadi hujah mereka pada hari ini ialah mereka ingin menambah kaki tangan kerajaan. Itu adalah hujah perdana pihak pembangkang pembuka. Persoalan saya pada hari ini, sekiranya anda nak berapa banyak sekalipun kaki tangan kerajaan, apabila isu itu terpalit dengan kontroversi, adakah dengan penambahan kaki tangan ini mampu menyelesaikan masalah isu air yang berlaku di Selangor ataupun menyelesaikan masalah penebangan hutan yang berlaku di negeri Kelantan? Hadirin sekalian, saya katakan tidak. Mengapa? Kerana kaki tangan ini pada akhirnya akan terpalit juga dengan kontroversi isu-isu politik di mana pencanggahan dan pendidikan dasar dan kuasa di antara kerajaan negeri Kelantan dan kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri Selangor dan juga kerajaan persekutuan. Hadirin hadirat sekalian, sebab itulah solusi di meja kerajaan kami inginkan satu badan khusus, satu badan khas dalam menyelesaikan isu alam sekitar, di mana satu badan khas ini adalah usaha sama dari semua pihak, mana-mana pihak, tanpa dan tidak boleh langsung melibatkan keterlibatan politik, dan pada akhirnya kita boleh mencapai matlamat yang sama, iaitu apa? Matlamat Perdana Menteri ingin mencapai satu penilaian dan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah penebangan hutan dan juga Selangor. Sebelum teruskan dengan kisah dan kes, Baiklah, terima kasih yang berhormat. Saya minta penerangan bagaimana menambahkan kaki tangan ataupun sumber tenaga oleh PBD ini boleh dijadikan sebagai mainan politik. Yang berhormat, jika di dalam satu organisasi itu sudah ada unsur-unsur politik yang ditakbir dan diterajai oleh golongan-golongan politik, tak kisahlah anda letak berapa banyak kaki dan tangan sekalipun, tetap akan terpalit dan di bawah kuasa pentadbiran politik itu sendiri. Hadirin hadirat sekalian, baiklah, kesinambungan kes pihak kerajaan penuntut begini. Kami ingin melakukan kesinambungan di mana melihat kepada aspek pelaksanaan itu sendiri. Hujah kami yang pertama melihat kepada implikasi negatif sekiranya isu alam sekitar dipolitikkan. Implikasi negatifnya apa yang berhormat? Tidak ada pelaksanaan, bahkan penindahan dasar dan kuasa yang pada akhirnya masalah itu tidak akan selesai sehingga hari ini. Pertama, masalah ialah terlalu banyak institusi yang berurusan dengan isu-isu alam sekitar dan menyebabkan kesukaran dalam membuat penyelarasan. Hadirin hadirat sekalian, di mana fakta kes yang pertama dalam menangani masalah pengairan dan saliran, pendirian kuasa dan dasar dalam mengambil keputusan oleh kerajaan persekitaran dan kerajaan negeri Selangor, akhirnya isu ini telah dipolitikkan kerana tidak ada satu badan khas yang satu badan khas yang ditubuhkan untuk menyelesaikan masalah ini, dan pada akhirnya ia dipolitikkan melibatkan Syahbas, kerajaan negeri Selangor dan juga persekutuan sendiri, membawa persepsi buruk, dan pada akhirnya kerajaan negeri Selangor ini terpaksa dipalit dengan persepsi buruk oleh kerajaan persekutuan, dan pada akhirnya masalah isu air sehingga hari ini tidak air pun telah dipolitikkan oleh kerajaan persekutuan demi memenangi PRU 14. Sumber laporan bernama 6 April 2016 dan Dr. Rahmat Yaakob, Pensyarah Pengajian Alam Sekitar UME, di mana kajian indeks persepsi masyarakat terhadap perlibatan parti politik kepada mana-mana dasar alam sekitar amatlah tidak memuaskan, iaitu pada skor 5.4, dan pada akhirnya melihat kepada penglibatan bersuka politik ini menyebabkan penyertaan awam merudum sebanyak 65.3%. Hadirin hadirat sekalian, menunjukkan apa? Indeks persepsi
kontroversi rakyat terhadap politik dan isu-isu yang dipolitikkan menyebabkan penyertaan awam, penyertaan rakyat itu sendiri terhadap masalah itu tidak ingin terlibat yang bohongan. Kerana apa? Kerana ada di persepsi bahawa isu ini akan terpalit dengan kontroversi politik. Hadirin hadirat sekalian, disebabkan itu penyertaan awam merudup. Disebabkan itu kita perlukan satu badan khas untuk meraih penyertaan awam dan penyertaan rakyat terhadap isu-isu ini, dan pada akhirnya tidak pun terpalit kontroversi dan lebih terarah kepada matlamat isu alam sekitar. Hadirin hadirat sekalian, hujah kedua kami, ciri eksklusif badan khas. Ciri eksklusif badan khas yang tidak dipolitikkan dari segi pelaksanaan. Menunjukkan apa? Kita boleh ada pelaksanaan sekiranya badan khas ini tidak dipolitikkan, dan juga badan khas ini berdiri di antara usaha sama dari pelbagai pihak. Pertama, apakah ciri eksklusifnya? Matlamat yang lebih jelas dan terarah. Kedua, pembangunan sains dan teknologi yang lebih terarah. Dan ketiga, penyertaan awam yang tinggi dalam membuat keputusan. Di mana fakta kes yang pertama berkaitan matlamat yang lebih jelas, Majlis Kualiti Alam Sekitar Malaysia MKAS pada fasa awal tahun 2008 pencapaian yang sangat baik pengiktirafan oleh Kementerian Alam Sekitar. Namun akhirnya anasir politik yang dibangkitkan yang menduduk kerajaan Kelantan tak mampu selesaikan isu penerbangan hutan. Akhirnya isu ini tidak selesai sehingga hari ini, dan pada akhirnya matlamat yang terarah itu tidak ada. Menunjukkan apa? Sekiranya ada badan khas ini, kita boleh mampu untuk matlamat terarah, tetapi telah dipolitikkan, maka tiada matlamat dan tiada solusi yang dicapai. Kedua, pembangunan sains dan teknologi yang lebih terarah. Dengan badan khas ini, seperti National Heritage Services NHS di Finland, yang merupakan satu badan khas yang mengkaji, menilai tentang aspek alam sekitar di negara Finland, merupakan satu badan khas yang melaksanakan FR Service ataupun Forest Research Service menggunakan teknologi FOTEM. Dan Dr. Matthew Hansen, Ketua Penyelidik di sana, telah merasmikan pengoperasian teknologi ini sejak tahun 2012. Hasilnya, pencegahan penebangan hutan atau deforestation berlaku pada peningkatan 35.3%, iaitu pencegahan ini telah meningkat dan pada akhirnya mampu mengurangkan masalah deforestation di situ yang betul. Dan ini adalah sumber dari The Finnish Association for Nature Conservation. Jadi pada hari ini kami percaya perlu satu badan khas untuk matlamat yang lebih terarah, untuk kemajuan terhadap menyelesaikan isu alam sekitar itu yang lebih terarah, dan pada akhirnya tidak ada unsur-unsur politik, dan pada akhirnya menyebabkan bahawa isu itu tidak selesai. Mohon untuk terus bincang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada YB. Isu bahasan yang semakin hangat bahas ini terus melanjutkan ini, saya persilakan YB pembangkang ketiga dari pihak pembangkang untuk memberi lanjutan kes pembangkang. Silakan.
pihak-pihak yang sukarela membuat pembayaran ini termasuk badan antara kerajaan negeri, tempatan, perusahaan sosial ataupun syarikat swasta. Jadi kesannya di sini kami di pihak pembangkang lagi sekali ingin menyatakan kami tidak mewajibkan satu badan khas bagi menilaikan isu berkaitan alam sekitar supaya tidak menjadi mainan kepentingan politik. Kerana tiada masalah mainan politik yang akan jadi apabila pemimpin tersendiri berkala. Di sini saya ingin membuktikan salah satu duta Malaysia, Datuk Muhammad Ashad Hussein daripada Austria, dapat menguruskan lembaga gabungan agensi tenaga atom antarabangsa yang beribu pejabat di Guyana. Jadi di sini menegaskan bahawa kepimpinan itu tiada unsur mainan politik. Terima kasih banyak. Kedua pada sesi kali ini akan lebih berjumpa lagi dengan penjelasan daripada kedua belah pihak. Jadi saya persilakan Menteri dan juga Kerajaan untuk mengemukakan penjelasan khusus yang akan dibawa oleh kerajaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkhidmatan, salam alam sekitar pasti. Dewan yang mulia, bagaikan jerebu yang melitupi saat angkasa negara Malaysia, itulah juga keadaan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Kerana apa? Kerana kekurangan daripada pihak kerajaan pembuka untuk menjelaskan kepada kita apakah maksud sebenar usul. Kerana masalah pembangkang pembuka yang tidak faham apakah matlamat sebenar perdebatan. Tetapi bagi kerajaan penuntut, apa kami akan tunjukkan kepada anda? Kami akan tegakkan semula apakah matlamat akhir kita di dalam perdebatan pada hari ini. Kerana saya lihat sepanjang perdebatan ini berlangsung, tidak ramai ataupun tidak ada langsung yang memberikan fokus terus kepada masalah alam sekitar yang dipolitikkan. Kerana tujuan utama kita ialah untuk mengetahui adakah dengan menumbuhkan satu badan eksklusif, dengan menumbuhkan satu badan yang tidak mempunyai sebarang unsur politik, sebuah badan bebas yang mempunyai autoriti seperti kata Perdana Menteri, mampu untuk kita mengelakkan masalah unsur politik daripada terus berlaku. Sebagai contoh, badan ini bolehlah mengambil bentuk seperti kalau kita ambil di skala antarabangsa di United Nations, kita ada Global Environment Facility di mana negara-negara yang bersama dengan United Nations mengetengahkan teknologi-teknologi yang mereka ada. Tidak ada unsur politik, tidak ada unsur keuntungan, tapi teknologi ini digabungkan dan dibuat penyelidikan bersama untuk mencapai satu solusi terhadap masalah alam sekitar. Sama juga seperti Intergovernment Panel on Climate Change, di mana tidak ada unsur politik di antara negara-negara yang memasuki panel ini. Sebaliknya mereka hanya berbincang dan mencari jalan penyelesaian. Itu yang cuba pihak kerajaan buktikan di dalam Dewan Perdebatan. Kerana masalah ini sekarang di dalam status quo yang kurang sedikit dijelaskan oleh pihak pembuka ialah unsur-unsur alam sekitar ini dipolitikkan sehingga kita lupa untuk menyelesaikan masalah alam sekitar yang lebih penting. Kerana apa? Apabila isu alam sekitar ini dipolitikkan, ada tiga punca ataupun kesan negatif yang akan terjadi. Pertama, akan wujud satu emphasis yang salah di mana kita akan lebih tertumpu kepada masalah alam sekitar yang tak serius pun. Sebagai contoh, di negeri Selangor ataupun di negeri Kelantan, saya rasa masih ada masalah alam sekitar yang lebih penting. Contohnya di negeri Selangor ada masalah kepupusan haiwan liar dan sebagainya. Tetapi oleh kerana isu ini dipolitikkan, kita lebih menumbuhkan kepada isu plastik sampah dan sebagainya. Kerana apa? Apabila isu alam sekitar ini dipolitikkan, ia digembar-gemburkan dan menyebabkan isu itu tidak mampu untuk diselesaikan dengan segera. Hadirin dan sekalian, sebelum saya teruskan kepada bidasan, ya, silakan. Saya tertarik dengan alasan kerajaan tertentu tentang bagaimana isu alam sekitar ini dijadikan politik kerana ada campur tangan politik dalam pentadbiran dalam badan seperti dalam PBT dan Syabas. Tetapi jika itu masalahnya, apa yang perlu kita lakukan hari ini adalah untuk bersihkan badan politik tersebut dari sebarang campur tangan politik dan bukan untuk bukan badan
badan khas yang baru. Masalahnya, contohnya lah, apabila badan itu merupakan badan yang mempunyai kaitan terus dengan kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan, sudah tentulah ada unsur politik kerana badan itu bernama di bawah sebuah parti politik yang telah pun dilantik. Berbeza pula dengan badan yang telah kami ceritakan. Kami ceritakan ciri-ciri eksklusifnya, kami ceritakan bagaimana dia ada langsung berkaitan dengan badan politik. Seterusnya, menyelesaikan masalah politik yang sedia ada. Baiklah, untuk bidasar, duduk dulu ya Muhammad. Untuk bidasar saya akan mulakan dengan pembangkang penuntut. Satu-satunya serangan daripada pembangkang penuntut terhadap pihak kami ialah beliau tanyakan kepada kami apa ciri eksklusifnya. Sudah berpuluh Mustafa hari ini cerita. Kita ni tak ada kaitan dengan parti politik. Kita ni selain daripada itu, kita juga mempunyai matlamat yang jelas. Kita juga mempunyai struktur serta perancangan yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Itulah ciri eksklusifnya. Seperti apa yang mereka ceritakan. Mereka bawakan NGO lain. NGO lain inilah hadirin sekalian. Pertama ni, mereka mempunyai matlamat yang sangat besar ataupun bertebaran. Mereka tidak fokus terus kepada usaha-usaha untuk menilai sebuah masalah. Yang kedua, kami sudah ceritakan daripada bahagian kerajaan harapan ini bahawa badan yang baru diwujudkan ini akan mempunyai autoriti. Berbeza dengan NGO, mereka tidak mempunyai autoriti tersebut. Hadirin sekalian, selesai tentang ciri eksklusif. Yang kedua, mereka katakan kepada kita bahawa politik dapat menyelesaikan alam sekitar, bahawa tiada isu pun di dalam status quo sekarang, dan kalau ada pemimpin berkaliber, isu ini tidak akan muncul. Pertama sekali, dan memang perdebatan yang pasal isu alam sekitar di politik kan, sudah tentulah sudah ada di status quo. Kalau saya nak sebutkan sesuatu, memang tak habis. Isu air di Kelantan, isu pelombongan di Pahang, isu plastik sampah di Selangor. Memang banyak hadirin sekalian. Dan kalau anda nak ceritalah pemimpin yang berkaliber mampu untuk menyelesaikan masalah ini, YB Azminadi, beliau buat inisiatif plastik sampah dikenakan charge untuk menyelesaikan masalah pembuangan plastik sampah, tetapi tetap dipolitikkan dan dikatakan bahawa beliau gilakan duit rakyat. Oleh itu, masalah ini tetap akan terjadi. Tak kisahlah kerajaan bagus ke, pemimpin berkaliber ke, selagi mana isu ini ada kaitan dengan politik, maka tidak akan pernah selesai masalah alam sekitar. Maaf, saya tak cukup masa nak bidas. Duduk. So, maafkan saya, pembangkang pembuka pula. Ada masalah utama pembangkang pembuka ini ialah mereka tidak mempunyai satu matlamat yang jelas dalam perdebatan ini. Apa sebenarnya mereka nak selesaikan di dalam dewan perdebatan? Kalau mereka nak ceritalah bahawa kewujudan NGO sudah mampu menyelesaikan masalah politik alam sekitar, maka kenapa masih berlaku perkara tersebut secara berterusan? Kenapa isu-isu ini masih ada? Jadi saya tunggulah mana tahu mereka nak cerita pemberkasaan badan NGO ke, mungkin badan NGO ini boleh keluarkan satu laporan khas ke. Tapi tidak. Rupanya beliau ceritakan, apa kata kita tambah saja anggota di dalam NGO. Saya masalah alam sekitar boleh bertambah, tetapi apa akan terjadi kepada isu tersebut? Masih dipolitikkan hadirin sekalian. Oleh itu masih tidak menjawab dengan politik hadirin sekalian. Selain daripada itu, hujah kedua mereka pula bercerita tentang feasibility dengan izin betul, iaitu masalah dana dan sebagainya. Saya rasa tiada kaitan langsung. Kalau benarlah masalah dana dan sebagainya, ia masih tidak menyangka bahawa kalau badan tersebut dapat diwujudkan, kita mampu untuk menyelesaikan masalah politik. Jadi apa masalahnya? Jadi rangkuman daripada ucapan saya telah tunjukkan kepada anda kenapa kami merupakan pihak terbaik dalam perdebatan ini. Kerana kami telah menunjukkan kepada anda apakah ciri-ciri eksklusif di dalam badan yang baru diwujudkan ini yang berbeza dengan badan yang sudah sedia ada. Kami sudah tunjukkan kepada anda bagaimana badan ini perlu, walaupun kita ada pemimpin berkaliber, kita ada kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini, dan kami tunjukkan juga kepada anda apakah impak negatif apabila kita tidak wujudkan badan ini yang berada sekalian. Sekian sahaja daripada saya menutup secara. Assalamualaikum. Baiklah, tunggak asas kehidupan di Malaysia pada tahun 2050 selaras dengan TN50, iaitu yang pertama, kemampanan dan perlindungan alam sekitar sepenting pertumbuhan ekonomi dalam penggubalan dasar dan penguatkuasaan. Kedua, syarikat korporat meletakkan kemampanan dan kesan alam sekitar pada tahap yang sama penting dengan keputusan komersial pelaburan dan perolehan. Yang ketiga, rakyat Malaysia adalah pengguna yang bijak
masalah, atau pihak-pihak parti politik ini merebut kawasan dan akhirnya bergaduh dan menimbulkan suatu isu baru sehingga akhirnya tidak berjaya untuk menyelesaikan isu berkaitan alam sekitar ini. Dan kedua, apabila mereka tidak menunjukkan apakah solusi terbaik yang dimaksudkan apabila mereka mengatakan hanya mengukuhkan satu badan khas yang baru, tapi mereka tidak menyatakan macam mana mereka ingin menubuhkan badan khas yang baru. Apakah cara dan mekanisme untuk mereka tubuhkan jawatan kuasa yang baru tersebut. Kemudian, apakah kait ukur yang mereka katakan menjadi solusi terbaik? Adakah dengan menubuhkan satu badan khas tersebut itu merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah berkaitan alam sekitar supaya tidak menjadi mainan kepentingan politik? Itu juga tidak dibuktikan oleh perwakilan kerajaan. Dan seterusnya, mereka juga tidak menjelaskan bagaimanakah mekanisme untuk memastikan sesuatu masalah itu tidak menjadi mainan politik. Seterusnya, saya terus membilas kepada kerajaan pembuka, iaitu ujian pertama mereka, iaitu pelaksanaan badan khas yang dianggotai oleh badan berpolitik. Ada Akta Alam Sekitar sejak 1987 dan mereka meramal dan menguraikan tentang keburukan pembangunan dan mereka mengetengahkan soal isu Sungai Kelang yang tidak diselesaikan. Cuma ada isu tapi tak kaitkan dengan apakah keadaan mainan politik yang ingin mereka bawakan. Mereka sering mengatakan mengenai isu Sungai Kelang ini. Tetapi apakah masalah politik yang mereka katakan ada di kawasan Sungai Kelang itu sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah alam sekitar tersebut. Kemudian, siapakah ahli politik yang mereka maksudkan? Dan akhirnya, bagaimanakah isu Sungai Kelang itu menjadi mainan politik? Itu juga tidak dibuktikan oleh pihak kerajaan pembuka. Dan seterusnya, mereka pada seawal perdebatan pada hari ini, mereka memberikan status quo terhadap pencemaran industri seperti pertanian, kilang getah dan kelapa sawit. Tetapi apa yang mereka kaitkan pada hari ini ialah berkenaan Sungai Kelang. Mereka langsung tidak mengaitkan isu yang mereka bawakan dengan penyelesaian yang mereka katakan. Kemudian, sejak tahun 2017 dan sebanyak 11 sungai tercemar di seluruh negara, mereka katakan peningkatan sangat banyak. Tetapi mereka tidak menyatakan sebanyak mana dan dari tahun berapa peningkatan tersebut dikatakan banyak, dan masalah yang dinyatakan ialah ini dijadikan mainan politik. Apakah kaitan sungai tercemar dengan mainan politik?